Assalamualaikum dan hai, kembali pensyarah Dr. Nur Haslina. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Impak COVID-19 dan Campur Tangan Kerajaan terhadap Pengangguran. Kumpulan kami terdiri daripada 8 pelajar iaitu saya, Dayangku Nurul, Faika Nazira, Fakrul Naim, Nur Ayuni, Syahira, Nurul Huda, Ainul dan Faiza. Setiap negara akan mengalami masalah pengangguran di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Mereka ini digolong sebagai tenaga buruh bagi sebuah negara, iaitu mereka yang berumur kurang daripada 15 hingga 64 tahun yang sanggup bekerja. Masalah pengangguran biasanya disebabkan masalah kemelesetan ekonomi di mana menyebabkan peluang pekerjaan di dalam negara rendah. Kadar pengangguran di dalam sesebuah negara dapat menunjukkan sejauh mana kecekapan penggunaan sumber tenaga yang ada dalam sesebuah negara dan ianya digunakan sebagai indeks dalam aktiviti ekonomi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Chahira binti Majani dengan memegang nombor metrik SN62582. Menurut pakar ekonomi Keynes, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut telah mencapai guna tenaga penuh. Apabila kadar pengangguran menurun, maka pencapaian ekonomi negara meningkat, dan sebaliknya apabila kadar pengangguran meningkat, maka pencapaian ekonomi negara merosot. Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahyudin, keadaan tenaga buruh negara semakin baik pada akhir tahun 2021 dengan kadar pengangguran yang lebih rendah dicatatkan iaitu 4.2% penganggur. Sementara guna tenaga terus meningkat. Ini selaras dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN yang membolehkan lebih banyak aktiviti ekonomi dan sosial dan rekreasi beroperasi semula. Berdasarkan kajian dilakukan tenaga kerja Malaysia, pengangguran termasuk individu yang pada waktu rujukan layak bekerja tetapi tidak bekerja. Selama waktu tersebut, mereka mungkin tidak aktif mencari pekerjaan atau tidak. Antara faktor yang menyebabkan isu pengangguran di Malaysia tidak habis ditimbulkan ialah permintaan agregat yang rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila permintaan agregat rendah, maka penawaran agregat akan lebih tinggi yang memaksa pengeluar mengurangkan keluaran sehingga terpaksa memberhentikan banyak pekerja kerana tidak memerlukan banyak tenaga buruh untuk membuat pengeluaran. Diberhentikan kerja dengan notis 24 jam tanpa ada alasan yang kukuh daripada pihak majikan. Kesan negatif yang akan berlaku kepada negara ialah pendapatan negara akan berkurangan. Hal ini berlaku kerana apabila kadar pengangguran tinggi, maka pendapatan atau keuntungan para pengusaha akan berkurangan. Perkara ini boleh menyebabkan jumlah cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat yang dikutip oleh kerajaan akan berkurangan dan sekaligus mengurangkan pendapatan negara. Menurut Tengku Kamarul Bahri, kesihatan mental di kalangan graduan juga dipengaruhi oleh pengangguran di Malaysia dalam proses peralihan mereka dari universiti ke pasaran buruh. Oleh itu, pertumbuhan Malaysia dipengaruhi oleh pengangguran kerana ia memberi kesan buruk terhadap keselamatan, kesihatan mental dan hubungan sesama manusia. Impak pandemik COVID-19 dan situasi pengangguran di Malaysia. Peratus kadar pengangguran dari bulan April hingga Disember bagi tahun 2020 melebihi 4% menunjukkan kadar pengangguran sangat tinggi semasa pandemik COVID-19. Penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan serta penutupan semua permis kerajaan dan swasta semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilanjutkan sehingga April 2020 telah memberi kesan kepada penduduk, menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pencari kerja merasakan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Peratus pengangguran pada bulan Jun menunjukkan penurunan kerana berikutan pelbagai usaha dan inisiatif oleh kerajaan dalam membantu golongan yang terjejas semasa pandemik COVID-19 berlaku. Seterusnya ialah perbincangan 3.2 iaitu
semasa pandemik COVID-19. Dengan maklumat yang kami kumpul, campur tangan pertama adalah melalui pakej yang sangat ekonomi prihatin rakyat ataupun dikenali sebagai prihatin. Dalam pakej ini telah dikatakan kerajaan telah melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang pertama adalah dengan membantu golongan yang menganggur atau diberhentikan kerja. Yang kedua adalah dengan membantu meringankan beban rakyat dan peniaga-peniaga tempatan. Dan yang terakhir adalah dengan menyediakan dana dan sokongan kepada peniaga, khususnya kepada perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Dan didapati campur tangan yang kedua adalah melalui program pengekalan pekerjaan dan program subsidi upah. Program ini telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu majikan mengekalkan pekerja-pekerja mereka semasa COVID-19. Kerajaan telah memberi bantuan kewangan segera sebanyak RM600 sebulan kepada pekerja yang diminta cuti tanpa gaji. Dan yang terakhir adalah majikan perlu memastikan pekerja tidak diberhentikan kerja selepas program pengekalan pekerjaan dan program subsidi upah ini dilaksanakan oleh kerajaan semasa COVID-19. Kesimpulan, penularan COVID-19 memberi impak yang besar kepada ekonomi Malaysia kerana kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.8%. Tambahan pula, banyak syarikat terpaksa gulung tikar dan hanya beberapa sektor terpilih yang digunakan beroperasi. Ini menyebabkan ramai diberhentikan bagi mengurangkan kos perniagaan kerana banyak syarikat tidak lagi mampu membayar gaji pekerja. Peningkatan ini disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penuh bagi melandaikan peningkatan kes harian baharu COVID-19. Campur tangan kerajaan dalam menangani masalah isu pengangguran ketika penurunan COVID-19 ini banyak memberi impak yang positif terhadap negara, lebih-lebih lagi terhadap pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Ini kerana langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam menangani isu pengangguran ketika penurunan COVID-19 ini sangat efektif kerana dapat mengurangkan jumlah penganggur dalam kalangan masyarakat dan seterusnya dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Langkah yang diambil ialah memperkenalkan program pengekalan pekerjaan dan program subsidi upah. Kedua-dua program ini dapat membantu majikan meneruskan operasi perniagaan dan pekerja tidak akan dibuang kerja serta dapat mengekalkan punca pendapatan mereka. Kesannya, kerajaan dapat mengawal kadar pengangguran di Malaysia semakin berkurang.